Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Kak Braiti nak share dengan anda tentang hindari penyakit bermula daripada usus. Kenapa ya kita kena atasi penyakit bermula pada usus? Menurut kajian, 90% penyakit datang daripada usus yang kotor. Menurut Dr. Kellogg, daripada 22,000 usus yang dibedahnya, tiada satu orang pun yang mempunyai usus yang bersih. Ini menunjukkan majoriti manusia mempunyai usus yang kotor, yang berkerak. Ya. Okey, usus normal dan sihat anda boleh tengok pada gambar rajah ni. Okey, tapi setelah bertahun-tahun makan macam-macam bahan bertoksin, pemanis, pewarna, perisa, pengawet, processed food, lama kelamaan usus berubah bentuk. Tak percaya? Meh dekat dengan Kak Braiti sikit. Okey, ini adalah model usus besar manusia ya. Tengok bermacam-macam kejadian dalam usus besar kita sebenarnya. Okey, ni Kak Braiti akan terang satu persatu apakah kejadian yang berlaku dalam usus kita selama hari ini yang kita tak tahu. Itulah punca kepada semua penyakit yang kita hadapi sekarang. Okey, ini yang warna merah ni adalah appendicitis. Iaitu usus buntu membengkak, meradang dan juga bernanah. Ini disebabkan oleh sisa makanan ataupun kerak najis lama terperangkap dan tersumbat. Okey, seterusnya ini adalah spasm kolon, iaitu berlaku kekejangan otot pada dinding usus secara tiba-tiba. Ia dikaitkan juga dengan IBS, iaitu irritable bowel syndrome. Bagi siapa yang menghadapi masalah ini, dia sering menghadapi masalah sakit pada bahagian abdomen, lepas tu perutnya kembung, lepas tu cepat rasa nak memerut, ya, tiba-tiba rasa nak memerut, lepas tu bowel movement dia cepat, dia cepat sangat nak membuang air besar, tinjanya putus-putus dan cair macam cirit-birit. Okey, seterusnya ini adalah kejadian diverticulitis. Iaitu yang mana kenapa orang ni dapat? Sebabnya diet dia kurang serat, menyebabkan otot kolon terpaksa bekerja keras untuk memaksa kotoran keluar sehingga otot terhernia dan membentuk kantung. So kantung ni kita nampak ni, kantung-kantung ini merupakan menjadi hos produksi racun, tempat pembiakan mikrobs yang menyebabkan infeksi, keradangan dan penyakit degeneratif. So bila diverticular meradang, dia akan iritasi dan ia akan rupture, ya, dia akan pecah dan melepaskan zat beracun tersebut dalam tubuh kita dan menyebarkan infeksi. So sebenarnya diverticular ini kan, kalau kita boleh tengok kantung-kantung dia ni akan timbul-timbul juga di bahagian luar usus. Okay, kantung-kantung kecil diverticular ni sebenarnya dia boleh berada di seluruh usus, ya. Sekiranya dia berada di cecum, dia akan melepaskan zat beracun itu kepada pankreas dan juga testis dan ovari, iaitu sistem pembiakan kita. Okey, sistem reproduktif. Okey, sekiranya dia berada di ascending colon, zat beracun itu akan terlepas di kawasan paru-paru, iaitu kawasan pernafasan kita. Sekiranya diverticular itu berlaku di transverse colon, iaitu usus melintang, dia akan pergi ke area kepala kita. Kepala, so kita akan sakit kepala, migraine, jadi pelupa, lepas tu jadi sinus, ya, dan cepat rasa letih. Manakala sekiranya diverticular ini berlaku pada descending colon, iaitu usus menurun, zat beracun itu akan melepas ke bahu, leher, belakang telinga, belakang kepala, dan membuatkan situ sakit-sakit lah. Okey. Dan sekiranya diverticular ini berlaku di kawasan sigmoid, iaitu usus yang membentuk S di bawah ini, dia akan zat beracun itu akan dilepaskan ke dalam limpa, sistem immunity kita, membuatkan sistem imun kita lemah, dan kita akan mengalami gatal-gatal, alergik dan sebagainya. Okey, ini seterusnya, ini adalah ulcerative colitis, iaitu berlaku keradangan ataupun ulcer dalam lapisan paling dalam usus besar. Okey, dan yang ini pula, ini adalah merupakan kanser usus, ya. Sangat-sangat berbahaya dan dia boleh mengancam nyawa. Yang terakhir sekali, yang kecil-kecil ini merupakan polyps.
ini adalah ketumbuhan tisu yang terdapat di sepanjang usus kecil dan usus besar. So semakin dekat polips ini pada dubur, semakin merah segar darah yang akan keluar tau. So polips ini berpotensi juga untuk menjadi seperti kanser usus. Okey, tadi kita dah tahu kan bermacam-macam kejadian dalam usus kita. So itulah pentingnya kita menjaga usus yang sihat supaya kejadian itu tidak berlaku dalam usus kita. Okey, so follow Kak Baiti lagi untuk anda ketahui bagaimana nak menjaga usus dengan sihat.